Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan ada beberapa perkara. Pakcik, pakcik, boleh tak lampu tu dia silau? Ya, okey. Sebelum saya bermula, jarang-jarang pakai wire banyak sangat. Ini macam sakit ke hospital ya, doktor nak check tu pakai kabel banyak. Alhamdulillah. Saya rasa amat-amat gembira sebenarnya diberi peluang untuk datang ke sini dan untuk berkongsi sedikit pengalaman saya ataupun ilmu bersama dengan muslimin muslimat di sini. Dan tajuk malam ni adalah amalan harian yang meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak amalan yang kita boleh banyak amalan yang kita lakukan, okey, harian yang boleh meraihkan syafaat Nabi. Tapi malam ni saya nak bincang satu amalan saja. Satu amalan saja yang paling penting kalau kita boleh lakukan seharian, kita boleh lakukan setiap hari, iaitu dakwah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dakwah ni wajib ke tak wajib? Okey. Kalau tak jawab, maksudnya tak wajib. Kita try sekali lagi. Dakwah wajib ke tak wajib? Ini cara paksa orang jawab. Mulut cakap wajib ni, perbuatan tak semestinya wajib. Setuju ke tak setuju? Tak jawab maksudnya tak setuju. Okey. Mulut cakap, hati tak semestinya sama. Masih ingat lagi tak dulu masa kita muda, masa kita bercinta? Orang yang bercinta ni, dia akan cakap dengan bini dia. Dia kata, I can't live without you. Biasa dengar? Tak biasa? Biasa? Tapi tiba-tiba kadang-kadang sesuatu yang berlaku, bini dia meninggal. Apa dia cakap? Dia pergi kubur cakap apa? Dia kata, I can't live without you ke? Ataupun dia kata, what to do? Life have to go on. Kadang-kadang mulut kita kata wajib, tak semestinya hati rasa yang sama. Contoh, kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, solat fardu 5 waktu setiap hari, wajib ke tak wajib? Boleh solat, sengaja tinggalkan solat, dosa kecil ke dosa besar? Wah, orang sini power. Puasa dalam bulan Ramadan, wajib ke tak wajib? Boleh puasa, sengaja meninggalkan puasa, dosa kecil ke dosa besar? Dakwah kepada golongan bukan Islam, wajib ke tak wajib? Kenapa suara bunyi dia kurang sikit? Kenapa taklah kuat? Kan mulut kata, hati tak semestinya. Kalau kita tinggal solat, tinggal puasa, kita rasa macam susah nak bernafas tau. Rasa macam nak mati. Betul? Tapi kalau kita tak menyampaikan dakwah, tak ada apa-apa rasa. Tidur tetap berdengkur. Betul? Maksudnya apa? Mulut cakap wajib, perbuatan tak semesti wajib. Nampak tak bezanya? Okey, apa maksud dakwah? Dari segi bahasa, maksudnya apa? Mengajak, menjemput, menyeru. Dalam konteks agama Islam, dakwah ni maksudnya adalah suatu perjuangan, suatu jihad dalam menyebarkan risalah Islam. Dalam erti kata lain, dakwah sebenarnya maksudnya adalah menyampaikan
mesej Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil tu kita mengajak orang, menjemput orang, menyeru mereka supaya memeluk agama Islam. Itulah maksud dakwah. Biasanya kita jemput ni, mengajak, menjemput, menyeru ni siapa? Orang Islam ke bukan Islam? Kita nak mengajak orang bukan Islam. Kalau orang dah Islam, takkanlah you nak ajak dia masuk Islam, you nak menyeru dia masuk Islam. Maka perkataan dakwah ni sebenarnya lebih sesuai digunakan bila tuju kepada golongan yang bukan Islam. Saya lebih selesa menggunakan perkataan dakwah bila tuju kepada golongan bukan Islam. Sekiranya program dia sesama umat Islam, macam malam ni kita semuanya beragama Islam, betul? Maka program ini terminologinya sepatutnya dipanggil islah. Apa maksud islah? Islah maksudnya memperbaiki, memperbetulkan, meningkatkan ilmu sesama umat Islam. Dan saya selesa, lebih suka menggunakan islah bila saya berurusan, bila saya ada aktiviti sesama umat Islam. Tetapi sedih, majoriti program yang dianjurkan oleh orang Islam sepatutnya bentuk namanya dipanggil islah, tapi banyak tak program yang dilabelkan sebagai dakwah? So, boleh tak kita gunakan dakwah kepada golongan bukan Islam, dakwah sesama Islam? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dakwah luaran, dakwah dalaman pun boleh. Brother Lim malam ni sengaja mengasingkan kedua-dua perkataan ini. Kenapa? Supaya kita semua di sini mungkin kali pertama dalam hidup kita, kita dapat menilai diri kita setakat ini. Kita hidup sampai usia berapa sekarang? Setakat ini, berapa banyak kerja-kerja dakwah yang teratur yang kita pernah lakukan? Berapa banyak kerja-kerja islah yang teratur yang kita pernah lakukan? Kalau saya bagi muslimin muslimat di sini semua daripada kosong, 1, 2, 3, 4 dan 5, kamu bagi berapa markah kepada diri kamu sendiri? Ramai tak di kalangan kita? Ramai tak di kalangan kita? Mungkin kita mula sedar bahawa kita telah lalai daripada tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Kita sepatutnya menyampaikan Islam, mengajak orang kepada Islam, tetapi kita telah lalai tak? Ramai tak kita tak melakukan kerja-kerja dakwah? Ingat lagi tak khutbah yang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW wafat? Khutbah yang dihadiri tidak kurang daripada 110,000 para sahabat. Dan hadis ini hadis yang panjang. Nabi tanya kepada para sahabat, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Mereka jawab, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Dia kata, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Dia kata, ya Rasulullah. Nabi kata, pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Ingat lagi tak khutbah tu? Para sahabat faham tak perintah Nabi? Faham ke tak faham? Faham. Apa buktinya dia faham? Daripada 110,000 sahabat yang hadir, hanya tinggal 10,000 saja sahabat kubur mereka di tanah Arab. Lebih 100,000 di merata dunia, di luar tanah Arab. Itu membuktikan para sahabat betul-betul memahami perintah Nabi. Ramai di kalangan mereka selepas khutbah itu, mereka terus bergerak keluar daripada tanah Arab dengan kenderaan yang dia ada, sama ada jalan kaki, unta, kuda dan sebagainya. Ada di kalangan mereka sekadar balik rumah, mengambil apa barang-barang yang penting,
bawa anak bini dan mula bergerak keluar pada tanah Arab. Dengan semangat ini, Islam telah sampai ke setiap penjuru dunia. Setiap penjuru dunia Islam sampai. Sebab apa? Sebab para sahabat betul-betul memahami perintah Nabi. Tapi amat sedih bila Islam sampai ke Malaysia. Islam bukan berkembang melalui dakwah. Islam berkembang melalui perkahwinan. Betul ke tak betul? Dan dakwah telah diberhentikan di Malaysia. Nasib baik para sahabat tidak mempunyai sikap macam kita orang Islam di Malaysia. Kalau tidak, Islam mungkin mati di tanah Arab, dikuburkan di tanah Arab. Boleh setuju tak kalau Brother Lim kata agama Islam agama universal? Islam untuk semua manusia, bukan untuk orang Arab saja tahu, bukan untuk orang Melayu, tetapi untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Setuju ke tak setuju? Nah, persoalan saya, siapa yang bertanggungjawab pergi menyampaikan kepada semua ni? Hari ini di Malaysia, kita mempunyai tidak kurang daripada 13 juta non-Muslim. Islam telah sampai tak kepada mereka? Setiap orang bukan Islam meninggal dunia, kita semua akan dipersoalkan. Persoalkan apa? Adakah kita telah sampaikan Islam kepada mereka? Jangan-jangan ini jadi halangan kita daripada memasuki syurga dengan selamat. Non-Muslim, dia akan salahkan kita tak? Kalau Allah nak masukkan mereka ke dalam api neraka, dia akan salahkan kita tak yang tidak menyampaikan Islam kepada mereka? Rasa-rasa? Itu yang berat tu. Betul. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran diturunkan kepada Nabi. Apa tujuan utama Quran diturunkan? Setuju tak? Brother Lim kata Quran diturunkan, salah satu sebab yang paling utama adalah untuk mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Siapa dalam cahaya? Kitalah orang Islam. Siapa dalam kegelapan? Orang bukan Islam yang 13 juta di Malaysia tu. Persoalan saya, siapakah yang bertanggungjawab yang pergi menyampaikan Islam kepada mereka supaya mereka dapat keluar daripada kegelapan ke cahaya? Siapa yang bertanggungjawab? Rasa-rasa? Tahu tak jawapan yang sebenar tu apa? Jawapan sebenar adalah letak tangan macam ni, semua letak kat dada sini. Kata saya dulu. Asyik-asyik kata orang Islam. Kalau orang Islam tak melibatkan dirinya. Betul ke tak betul? Orang Islam punya kerja ni saya tak terkena, saya tak terlibat. You saja mah. Sepatutnya saya dan orang Islam yang mempunyai kesedaran. Dalam Islam sebenarnya kan ramai orang Islam tahu dakwah tu suatu kewajipan. Ramai tak sentiasa bagi alasan untuk tak mau menyampaikan? Ramai ke tak ramai? Jangan risau. Bagi mereka yang sentiasa bagi alasan, don't worry. Kenapa? Allah ada pesanan khas untuk kamu. Allah ada pesanan khas. Apa pesanan tu? Dua ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 140 dan juga 159. Surah Al-Baqarah. Ayat pertama, Allah bertanya, yang bermaksud Allah akan tanya, siapa yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan, yang menutup kebenaran daripada golongan bukan Islam, dan Allah tidak lalai sesuatu apapun mereka lakukan.
ayat pertama ini Allah gunakan siapa yang lebih zalim. Maksud ayat ini adalah Allah akan mencela mereka yang menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran daripada golongan bukan Islam. Na'udzubillah. Saya harap tak ada sesiapa di sini terjatuh dalam golongan itu. Dan ayat 159, Allah akan melaknatkan mereka yang menyembunyikan, yang menutup kebenaran. Jangan risau, jangan risau. Ayat ini bukan cerita tentang kita. Ayat ini menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani. Dulu-dulu mereka tahu kebenaran. Ramai di kalangan mereka tahu kebenaran, tapi mereka menutup kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Wah, rasa lega sikit ya. Tetapi perbuatan kita menyerupai ke tidak Yahudi dan Nasrani? Menutup kebenaran daripada golongan bukan Islam, menyembunyikan kebenaran daripada golongan bukan Islam. Kamu rasa Allah tu Tuhan yang maha adil ke tidak? Kalau mereka menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran, Allah laknatkan mereka. Kalau kita buat yang sama, Allah akan melaknatkan kita tak? Jangan main-main. Sebenarnya saya percayalah semua yang datang di sini semuanya ada hati mau dakwah, ada niat mau menyampaikan dakwah. Sekurang-kurangnya kita ada niat. Ada ke tak ada? Alhamdulillah. Kalau ada niat saja sudah dapat pahala. Pahala dah dapat dah. Sebab niat nak menyampaikan. Tapi kenapa kita masih lagi belum turun padang buat secara serius untuk menyampaikan? Nak menyampaikan ini, kita kena memenuhi beberapa ciri tu. Mesti mau ada ciri-ciri itu, baru dah dakwah tu boleh jalan. Contoh, ada sebuah hadis sahih sebut tentang kalau kita nak merasai kemanisan iman, kita perlu mempunyai 3 syarat ini. Bukan 4, 3 syarat ini. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ada ke tak ada? Ada kan? Cinta kepada manusia kerana Allah, dan benci nak jatuh ke dalam kekufuran. Kita ada tak ciri-ciri yang nombor 2 tadi? Cinta kepada manusia kerana Allah. Ada ke tak ada? Kalau ini ciri-ciri tak ada, memang payahlah kita nak mulakan menyampaikan kerja dakwah. Cinta tu, tahu cinta tak? Bila cinta itu sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Bila cinta itu sudah tak jadi, coklat rasa tahi kucing. Ada tak cinta tu? Saya bagi contoh ya. Kalau saya ajak muslimin muslimat di sini, tiap-tiap pagi selepas solat subuh, kita pergi ke airport. Sini jauh tak pergi ke airport? Jauh juga. Okey, pergi ke airport sana, makan sarapan pagi. Sebab dia ada satu kedai kopi ni, kopi O dia memang world class. Roti bakar dia memang best. Kamu akan tiap-tiap hari tak pergi sana makan roti, minum kopi? Tiap-tiap pagi. Rasa-rasa akan buat tak tiap-tiap hari? Oh. Ya ke tidak? Kamu rasa pergi sana kerja pandai ke kerja bodoh? Kalau tanpa sebab, memanglah kerja bodoh. Betul tak? Sini pun ada kedai kopi, sini pun ada roti bakar yang sedap. Tapi kalau you punya girlfriend kat situ, kerja dekat restoran kat airport tu, you rasa pergi sana kerja bodoh ke kerja mulia? You rasa buang masa ke? You rasa penat ke? Buang duit ke? Tak ada punya. Bila kamu ada cinta girlfriend kat situ, betul? Kamu tak rasa buang masa. Kamu tak rasa jauh. Kamu mandi tak ada basah punya. Betul? Sebab ada cinta. Kalau tak ada cinta, jiran pun kita tak menyampaikan dakwah. Orang kerja satu office pun kita tak menyampaikan dakwah. Kawan yang kita kenal sejak sekolah pun kita tak menyampaikan dakwah. Betul ke tidak? Sebab tak ada cinta. So, kita mesti ada cinta dulu. Kalau dah tahu ada ke tak ada cinta, senang aja. Tiap-tiap hari selepas solat kita buat wirid, zikir,
doa. Betul ke tak betul? Tadi kita buat betul. Kalau orang yang ada cinta terhadap golongan bukan Islam, dalam doanya dia akan baca, ya Allah, bagilah hidayah kepada jiran saya Acong, dan rumah depan saya Mutu, rumah sebelah kiri saya Michael, bagilah hidayah kepada keluarga. Kita akan doa semoga Allah buka hatinya, bagi hidayah kepada mereka. When you have the love, you will think of them. You akan fikir mereka, you akan cari jalan, you akan doa dulu, you akan cari jalan untuk menyampaikan. Dan akhir sekali kita tawakal kepada Allah. Bila kita ada cinta. Saya nak bagi satu idea kepada muslimin muslimat di sini. Kalau kita bandingkan agama Nasrani di Malaysia, majoritinya non-Kristian pernah pergi ke gereja, dengar kuliah, pergi menyambut Christmas dan sebagainya. Itu menunjukkan mereka telah menjalankan kerja mereka, menyampaikan risalah agamanya. Tapi berapa ramai orang bukan Islam di Malaysia dah datang ke masjid, dijemput dengar kuliah? Halo? Kamu rasa ramai tak? Atau sangat sikit? Maksudnya apa? Kita belum usaha, belum ada usaha yang secukupnya untuk pergi mengajak, menjemput orang supaya datang dengar kuliah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya tahu ramai di kalangan kita mau dakwah tapi takut. Ada tak takut? Takut nak sampaikan, takut menyinggung perasaan orang lain, takut orang nanti sudah cakap dia tak mau kawan dengan kita, ataupun mereka marah dan sebagainya. Ada tak takut? Takut tu semula jadi natural. Takut tu menunjuk apa? Kita belum menguasai ilmu bidang itu. Takut ni macam mana? Macam mula penyelesaian takut itu bila kita pergi mengikuti kelas, pergi mengikuti kursus, pergi belajar, pergi hafal, pergi menyampaikan. Kalau kita dah belajar, pergi kursus semua, bila kita dah mahir, takut tu akan lagi lama lagi kurang. Betul ke tak betul? Yang paling cepat kita boleh hilang takut tu bila kita ada guru menyampaikan, kita duduk di sebelah. Kalau guru tu tunjuk 10 kali macam mana dia menyampaikan, dia berhujah, kamu duduk di sebelah, kamu dah dengar 10 kali, kamu tak ada idea ke? Kalau kamu boleh ikut dia 30 kali, kamu tak ada idea ke macam mana nak bercakap, macam mana nak hujah, macam mana nak jawab? Ada idea. Maksudnya, kalau kita dapat belajar cara sedemikian, itulah cara yang paling cepat kita hilang takut. Maka dakwah kita akan jadi sangat relax. Kita nak menyampaikan Islam kepada golongan non-Muslim, tapi kita kena faham, otak mereka ni, dia ada satu program. Program ini suatu kefahaman, suatu kepercayaan, suatu pegangan dalam otak dia. Dan kalau kita nak masuk program kita Islam, orang Islam punya program masuk ke otaknya, maka program kita mesti mau kuat, mesti mau hebat, teknik kita mesti mau sangat-sangat terbaik sekali. Barulah kita boleh reprogram mereka. Dan bila kita menyampaikan dakwah, kita kena elak satu perkara. Saya tengok ramai orang buat kesilapan di sini, iaitu bila kita menyampaikan dakwah, okey, target kita ni menyampaikan. Bukan target kita ni, apa sahaja tak masuk Islam. Dia dah tahu la ilaha illallah, dia sudah boleh mengucap, dia sudah tahu insya-Allah, dia ini boleh, itu boleh. Kenapa dia tak masuk Islam? Saya dengar tak orang cakap begitu? Saya biasa sahabat nak dia sudah tahu, tapi dia tak nak masuk Islam. Tak tahu kenapa dia tak nak masuk Islam. Kerja kita ni bukan jangan masuk urusan Allah. Hidayah tu urusan Allah. Kerja kita ni sampaikan. Kalau dia tak masuk, cari jalan yang lebih hikmah untuk sampaikan. Kalau dia tak terima lagi, cari jalan lagi menyampaikan. Artinya jangan putus asa. Kita tak tahu bilakah dia akan terima Islam, bilakah Allah akan beri hidayah kepada dia. Kita tak tahu. Mungkin hari ini kita menyampaikan, ada kemungkinan tak 20 tahun kemudian dia masuk Islam. Brother Lim sudah sampai menyampaikan dakwah 20 lebih tahun yang lalu.
On and off. Sekali-sekala saya akan terima mesej, Brother Lim, terima kasih. Siapa ni? Saya sudah masuk Islam. Siapa ni? You ingat lagi tak? Wah, dia ingat aku menyampaikan dakwah berapa ramai orang ni ingatkan dia suara aja. So dia kata, ingat lagi tak 20 tahun yang lalu saya datang kedai kamu. You cakap dengan I Islam. Di situlah saya mula memahami agama Islam. Tapi sampai hari ini 20 tahun kemudian baru saya mengucap syahadah. Dan dia kata saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Maksudnya apa? Kadang-kadang kamu menyampaikan dakwah yang orang tu masuk Islam 20 tahun kemudian. Berarti kerja kita ni tawakal aja, sampaikan. Kita punya masalah paling besar di Malaysia adalah kita mempunyai produk yang terbaik tapi kita punya salesman paling teruk sekali. Teruk. Apa bukti? Orang putih kata the best product, lousiest salesman. Kita tengok Banci 2010 statistik. Ini tak boleh lari daripada statistik. Kalau kita tengok Banci 2010, orang Islam di Malaysia ada 18 juta. Orang Cina kurang daripada 7 juta. Sikit aja. Dan kalau kita tengok 7 juta Cina ni di Malaysia masuk Islam, Cina masuk Islam 42,000. Tapi Cina masuk Kristian 700,000. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah berapa? 16-1. Kalau satu pasukan bola sepak English Premier League, kalau satu tim tu kena hantam 16 biji, you rasa dia punya coach besok datang kerja lagi tak? You rasa? Pasti kena sack, betul? Kita kalah 16-1. Kalah kat mana? Negara Kristian ke? Negara Islam ke? Negara lain? Kita negara Islam kan? Kita kalah kat tempat kita, padang kita. La ilaha illallah. Kita majority ke? Mereka majority? Kita majority pula. Kita kalah di padang kita. Kita kalah, kita majority. Ini semua tak serius ni. Yang paling serius, kebenaran kalah kepada kebatilan. Tauhid kalah kepada syirik. Kita boleh tidur lena je, tak rasa apa-apa. Nak menyampaikan dakwah, saya tahu ramai di kalangan kita ni, dia otaknya fikir, kalau saya buat dakwah, apa saya dapat? Kita mau dapat tahu ganjaran. Ada banyak ayat Quran dan hadis menceritakan tentang ganjaran. Contohnya Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Allah berfirman yang bermaksud, Allah kata, kalau kita berjuang dalam jalan Allah, peumpamaan sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji benih. Berarti daripada satu usaha yang kita usaha dalam jalan Allah, pulangannya kita akan dapat 700 kali ganda. Banyak tak? 700 kali ganda. Dan kalau dalam hadis Nabi sebut apa? Kalau seseorang tu memeluk agama Islam dan kamu ada sedikit sumbangan saja, ganjarannya seolah-olah seekor unta merah. Kamu ada sumbangan, kamu dapat sebiji Ferrari baru punya. Dan sebuah hadis lagi Nabi sebut, sekiranya seseorang tu memeluk agama Islam, kamu ada sumbangan, ganjarannya seolah-olah seluruh alam dan seisinya. Besar tak ganjaran tu? Saya tak faham kenapa orang tak mau buat. Kalau saya boleh tukar ganjaran tu jadi duit lah, percaya kata saya, ramai orang akan buat. Bayangkan Allah bayar cash. Tahu tak bayar cash? Kalau saya ajak muslimin muslimat di sini, boleh tak kamu keluarkan RM1,000 setiap orang letakkan meja? Bagi Brother Lim, gunakan untuk menyampaikan dakwah.
Rasa-rasa kamu akan keluarkan tak? Cakap jujur. Jujurlah. Muka ikhlas. Halo? Tunjuklah muka sikit. Kamu akan ke tidak? Tidak kan? Betul? Kamu tak akan keluarkan. Tapi bayangkan kalau Allah bayar cash. Apa maksud bayar cash? Kamu keluarkan RM1,000. Tadi surah Al-Baqarah ayat 261. Allah akan bagi ganjaran 700 kali ganda. Berarti kamu keluarkan RM1,000 sekarang. Selepas solat isyak kamu pulang ke rumah, sampai ke luar rumah saja malaikat pegang satu tray RM700,000. Sekarang saya nak tanya, kamu akan keluarkan tak RM1,000 sekarang? Orang sini memang tak minat ganjaran. Itu masalahnya. Tahu kenapa? Bila tak nampak ganjaran, dia tak akan keluarkan wang tu. Dia susah nak keluarkan. Tetapi nampak ganjaran, betul-betul nampak fizikal, dia baru keluarkan. Itulah ujian yang Allah beri kepada kita. Sama ada kita percaya tak janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan kita kata kita sayang Nabi. Betul tak? Kamu semua ni sayang Nabi tak? Sekarang ni kita menyambut Maulud Nabi, betul? Kamu sayang Nabi tak? Tak jawab maksudnya tak sayang. Sayang ke tak sayang? Inilah cara paksa orang jawab. Cakap, mulut cakap tak semestinya sama tau. Zaman Nabi ada 3 golongan. Satu golongan, dia suka ikut Nabi. Kena tak? Masih ingat lagi tak? Ketua munafik tu, Abdullah bin Ubay. Dia ikut Nabi tak? Ikut. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Dia ikut. Tapi masalah dia apa? Dia ikut, tapi dia tak sayang Nabi. Dia benci Nabi. Dia dendam Nabi. Betul ke tak betul? Itu golongan yang pertama. Ikut, tak sayang. Golongan yang kedua. Kenal tak Abu Talib? Abu Talib tu, dia sayang Nabi tak? Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia lebih. Tapi masalah dia apa? Dia sayang Nabi, tapi dia tak mau ikut Nabi. Nabi ajar dia masuk Islam, dia tak mau. Betul ke tak betul? So golongan pertama, ikut tak sayang. Golongan kedua, sayang tak ikut. Golongan yang ketiga, para sahabat. Mereka sayang Nabi tak? Mereka ikut tak perintah Nabi? Ikut kan? Bukan sayang tau, mereka sanggup gadaikan nyawa tau untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi. Betul? Tadi mereka ikut tu saya dah tunjukkan tadi dah khutbah yang terakhir. Sekarang ni rasa-rasa kita semua di sini masuk kategori mana satu? Pertama ke? Yang kedua ke? Yang ketiga? Setiap kali kamu tengok cermin, kamu tahu kamu pertama ke, kedua ke, ketiga. Kita bagi lalu azan dulu ke? Budaya di sini. Kita berhenti dulu, bagi lalu azan dan kita sambung selepas ini insya-Allah.
Boleh kita sambung? Boleh lagi? Ada tenaga lagi? Sebenarnya kan kita nak menyampaikan dakwah ni, ramai di kalangan kita sangat takut, rasa susah. Betul ke? Sebenarnya Brother Lim nak bagi satu jalan keluar kepada semua orang di sini. Semua orang boleh buat dakwah. Satu, semua orang boleh dapat pahala yang sangat banyak sekali. Mau ke tak mau? Tak ramai orang jawab. Bapak saya kata, kalau orang tak jawab, jangan cakap. Mau ke tak mau? Okey, saya tunjukkan satu cara. Macam mana kamu boleh shortcut, dapat pahala yang banyak dan terlibat dalam dakwah. Di padang mahsyar nanti, kamu boleh jawab di depan Allah. Okey, mau? Perkara yang kamu perlu buat adalah cari NGO di Bintulu, NGO yang bergerakkan kerja-kerja dakwah non-Muslim, bimbing mu'alaf. Cari NGO ini dan jadi volunteer, jadikan sukarelawan dalam NGO tu. So kamu pergi bantu NGO tu, sebab NGO tu yang bergerakkan kerja dakwah. Maka segala-gala yang mereka buat, kamu dapat pahala yang sama. Contoh kalau mereka ada program kuliah, okey, dia dah buat poster. Kerja kamu buat apa? Copy tu, share poster tu dalam social media kamu, FB, Instagram, atau kamu share dalam WhatsApp group, ataupun kamu share kepada kawan. Kamu pergi ajak kawan-kawan pergi program itu. Kamu terlibat dalam kerja dakwah. Senang tak ni? Share pun susah. La ilaha illallah. Kalau saya minta kamu bagi RM1 kepada NGO itu setiap hari, boleh tak? Supaya mereka gunakan wang itu pergi menyampaikan dakwah. Boleh ke tak boleh? Oh, susah RM1. Okay, 10 sen. Tak, buat yang penting tu bukan banyak sikit. Yang penting tu hati kita, niat kita. Kita nak bantu tak agama Allah? Kita nak terlibat tak? Kalau kita kadang-kadang kita sibuk kan? Kita tak ada masa kan? Buat kerja. Maka kalau tak ada masa, kita keluarkanlah dana bantu. Kalau kita ada masa, kita tolong promosikan, ataupun kita tolong buat poster, ataupun kita tolong design. Macam-macam kita terlibat bantu NGO itu. Berarti segala-gala yang dilakukan oleh NGO tu, tiap-tiap bulan kamu dapat pahala. Kalau mereka bawa 100 orang masuk Islam dalam sebulan, kamu telah membawa 100 orang masuk Islam. Kamu dah dapat pahala 100 orang yang masuk Islam. Best tak? Cara macam ni lah dipanggil shortcut, yang kamu boleh dapat pahala yang banyak dan kamu terlibat dalam dakwah. Yang paling penting ni, kita kena faham formula dakwah. Kalau kamu faham formula, semua selesai. Apa tu formula? Dakwah ni sebenarnya bukan suruh kamu dakwah macam Sheikh Ahmad Didat, pergi berdialog, berdebat, bukan. Dakwah ni adalah berdakwah mengikut keadaan diri kita. Saya tak tahu keadaan kamu, mengikut keadaan diri kamu. Yang paling penting, kamu buat yang terbaik mengikut kemampuan kamu. Itu saja. Kalau kamu seorang suri rumah, boleh tak kamu berdakwah? Macam mana? Kamu ajar anak kita, anak-anak kat rumah, supaya anak yang beriman, anak yang baik, mempunyai sikap yang baik dan baik dengan jiran-jiran non-Muslim. Dakwah tak? Dakwah non-Muslim kata, wow, ini anak Islam ni memang sangat-sangat mempunyai sikap yang baik dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai suri rumah, kita jaga rumah bersih-bersih, supaya non-Muslim lihat apa? Wow, ini orang Islam ni sangat bersih. Islam dapat nama tak? Dan kadang-kadang kalau kita masak masakan, kalau kita ada kenduri, kita hantarlah. Masak lebih sikit, kita bagi kepada jiran. Dakwah tak? Dakwah. Kadang-kadang jiran pula ada masalah, dia ada hal penting, maka anak dia, kita tolong jaga anak dia untuk 1-2 hari. Kita boleh ambil peluang tak untuk dakwah kepada anak dia? Jiran kita sakit, kita ziarah tak? Kita beli hadiah tak ziarah dia? Maksud saya, suri rumah ni boleh ke tak boleh dakwah? Boleh. Selalunya
Selalunya non-Muslim, dia lihat apa tahu? Dia tengok anak kita. Kalau anak kita sikap baik, mempunyai akhlak baik, mereka akan kata ni mak bapak baik, Islam baik. Tapi kalau anak kita kurang asam, bukan masa asam tau, kurang asam, maka dia lihat Islam cantik tak? Tak cantik. Maka suri rumah boleh buat dakwah begitu. Ada orang tanya saya, Brother Lim, saya ni jual goreng pisang kat tepi jalan. Saya, makcik ni tak pelajaran, macam mana mau dakwah? Makcik boleh jual goreng pisang, okey, dengan apa? Dengan niat dia nak beribadah kepada Allah, berpakaian bersih, kemas, dan sediakan masakan pisang goreng yang baik, yang sedap, dan servis yang bagus. Apa, cik boleh saya bantu? Nak berapa? Kalau orang beli lebih, kita tambah lagi beberapa ketui. Makcik ni boleh dakwah. Sebab tiap-tiap petang orang nak minum tea time, nak minum makan pisang goreng, minum kopi, minum teh, dia teringat makcik Islam tu. Wow, saya memang nak beli itu kedai itu. Kenapa? Oh, bersih, dia punya sediakan makanan bersih, dan dia punya akhlak cantik, dia layanan yang bagus. Makcik dapat dakwah jual pisang goreng. Sebab itulah hadis Nabi Muhammad SAW sebut apa? Sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling berguna untuk masyarakat. Makcik tu sebaik-baik manusia, sebaik-baik di kalangan kamu, sebab dia paling berguna untuk masyarakat. The best among you are those who are most useful to the society. Paling berguna untuk masyarakat. Maka makcik tu, dia menyampaikan dakwah hanya jual pisang goreng, dan makcik tu dapat 100 markah. Kenapa? Sebab dia telah buat yang terbaik mengikut kemampuan dirinya. Berarti kamu tak perlu jadi penceramah macam saya. Betul? Kamu buat dakwah ikut keadaan, ikut kemampuan. Okey, ramai di kalangan kita di sini makan gaji, betul? Saya tak makan gaji, saya makan nasi. Gaji boleh makan. So kita makan gaji, betul? Tapi kita anggap tak kita bekerja tu sebagai beribadah kepada Allah. Niat kita ada ke tak ada? Kalau niat kita kerana ibadah kepada Allah, kita dapat dua. Kita dapat gaji, kita dapat ganjaran di akhirat. Betul ke tak betul? Kalau niat kita kerana Allah, kita akan masuk kerja awal, balik kerja lambat. Masuk kerja awal ke lambat? Halo? Yang kedua, kalau kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang toke tak ada kat office pun, kita akan kerja bersungguh-sungguh. Sebab Allah sedang mengawasi kita. Dan kalau kita nak pastikan wang kita halal, kalau kita ambil masa untuk solat, kalau kita ambil masa untuk hal peribadi kadang-kadang, kita kena ganti balik masa itu. Sebab toke bayar kita 8 jam. Gaji tu 8 jam. Dia tak tolak tau. Betul? Tapi kita kerja 8 jam tak? Kalau kita curi masa untuk solat, curi masa untuk buat kerja peribadi, kalau kita tak ganti balik, wang tu halal ke? Dan kalau kita kerja, kalau kita ambil masa solat atau ambil masa buat kerja lain, kita ganti balik masa. Orang semua dah balik dah pukul 5, kamu kerja sampai pukul 6. Itu toke tanya, lu tak mau balik kah? Orang semua sudah balik. Kamu cakap, toke, hari ini saya ada ambil masa sikit untuk solat, terlebih sikit, saya nak ganti balik. You rasa toke marah kah? You ganti masa buat lebih, toke marah? Ada toke macam tu? Orang toke mula kata, wow, this is a good Muslim. Orang Islam yang dia nak cari rezeki halal, dia pastikan walaupun dia terambil sikit, dia ganti lebih. Nampak tak? Orang nampak tak agama Islam? Dan bila kita kerja, jangan mengumpat. Kita peramah, kita baik dengan orang. Kalau ada orang sakit, office non-Muslim contohnya, dia sakit, kita jadi ketua. Jom, apa kata kita semua keluarkan duit sikit, kita bagi bantuan kepada sahabat kita, keluarga dia. Orang akan nampak kalau kita ni sikap baik, peramah, tak mengumpat, suka membantu, menolong orang dan sebagainya. Orang nampak kita, nampak Islam, bukan nampak kita, nampak syaitan. Betul ke tak betul? Dan nak menyampaikan dakwah, kalau kita nak berhujah, senang aja.
Brother Lim, pertama kita kena faham, nak menyampaikan dakwah, jangan bincang agama. Alamak, ini ajaran apa ni? Nak menyampaikan Islam, jangan tak bincang agama macam mana? Kalau you bincang agama, orang tak mau orang malas mau bincang. Betul tak? Kalau kamu bincang agama, you nak cerita you betul, orang salah. Orang suka dengar tak? Kalau kamu nak bincang agama, kamu pula suka baca ayat-ayat kitab orang lain dan kamu buat tafsiran terhadap kitab orang lain. Orang selesa tak? Tak selesa. So nak berdakwah, jangan cakap agama. Brother Lim, kalau tak cakap agama, cakap apa? Cakap ilmu. Ilmu ni neutral. Ilmu ni tidak memihak kepada kita, tidak memihak kepada dia. Saya bagi contoh. Ilmu fitrah. Kalau saya jumpa non-Muslim, okey, tengok skrip nak masuk cerita, skrip ya. Tapi janganlah semua orang tiru skrip sama. Nanti dia kata, semua orang cakap sama. Skrip ni adalah tanya, Acong, kita dah jiran berapa tahun lah? Ada 8 lah. Dia kata 8 adalah. Sejak kita pindah sini 8 tahun. I see. Acong, sampai sekarang saya tak tahu you orang Hokkien ke orang Cantonese? Tanya je. Dia kata, saya ni Cantonese. Cantonese Malaysia sama tak dengan Cantonese di China? Dia kata sama, tapi sikit beza lah dia punya tajwid tu. Makhraj tu berbeza. Bahasa tu boleh cakap macam tu. Betul? So di negeri China, orang sana dia punya percakapan tu beza sikit. I see. So orang sana ni komunis ke atau mereka ada agama di negeri China? Dia kata ada, kebanyakan mereka ni beragama Buddha. I see. So Acong, you pun samakah beragama Buddha? Nampak tak? You nak tanya dia beragama ke tidak, tapi you ambil ni cerita kan? Dia kata bukan. Cina di Malaysia ni ada yang Buddha, ada yang Taoist, ada yang Kristian, ada yang free thinker, ada yang atheist. So you apa? You beragama Buddha. I see. Dalam agama Buddha ni ada tak percaya kepada Tuhan? Ada kan? I see. Kita pun sama ada. Dalam agama Buddha, apa pandangan agama kamu tentang alam ini? Tuhan ke bukan Tuhan? Dekat alam ni bukan Tuhan lah. Kalau Tuhan saya sudah sembah mak. Sebenarnya Acong saya mempunyai kefahaman macam you, CBG sama. Saya percaya kepada Tuhan Saya percaya alam ini yang bukan Tuhan Ini ciptaan Tuhan. Sama tak sekarang? Kalau kamu boleh bawa dia kepada ini, percaya Tuhan, percaya alam ni ciptaan Tuhan, masalah selesai. Kenapa? Bila kamu tanya dia, Acong, yalah kita sama-sama percaya Tuhan, kita percaya alam ini bukan Tuhan, okey? Tapi macam mana kita nak bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Dalam pasaran ada macam-macam Tuhan. Saya pun kadang-kadang pening. Betul? Maka kamu tanya dia, untuk membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, penting ke tak penting? Dia kata penting. Macam mana nak bezakan? Kalau dia tak faham, bagi contoh lagi. Acong, kamu boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Dia kata, mestilah boleh. Ya ke? Ada kemungkinan tak kamu nak kahwin perempuan, akhirnya kamu kahwin lelaki sebelah kamu? Kamu kata tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kamu boleh bezakan lelaki dan wanita. So kalau kamu nak kahwin wanita, takkan nak kamu kahwin lelaki. Sebab kamu boleh bezakan ciri-ciri lelaki, ciri-ciri wanita. Betul? Sekarang ni kamu tahu beza tak ciri-ciri Tuhan dan ciri-ciri ciptaan? Mereka mesti tak tahu sebab agama mereka tak ajar. Sebab itulah mereka syirik kepada Allah. Mereka tak tahu bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Maka kita tanya dia, okey, nak tanya sikit. Kita sama-sama percaya Tuhan, kita sama-sama percaya alam ni ciptaan Tuhan. Kalau saya letak perkataan kekal abadi, Tuhan kekal abadi ke ciptaan kekal abadi? Jawapannya tak jawab. Maksudnya sudah tahu kan? So dia akan jawab Tuhan kekal lah. Kalau bukan Tuhan mesti tak kekal. So minta dia bagi contoh sikit.
Dia kata manusia tak kekal, maka manusia tak boleh jadi Tuhan. Lagi, binatang tak kekal, maka binatang tak boleh jadi Tuhan. Lagi, tumbuh-tumbuhan tak kekal, maka tumbuh-tumbuhan tak boleh jadi Tuhan. Lagi, apa-apa yang ada nyawa dalam alam ini, semuanya tak kekal, maka tak ada satu pun yang ada nyawa di dalam alam ini boleh jadi Tuhan. Itu maksudnya. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Tanya dia, Tuhan ada permulaan dan pengakhiran tak? Tuhan lahir dan akan mati tak? Tanya dia. Dia punya fitrah akan kata tak. Tuhan tak lahir tak mati. Betul? Ciptaan semua lahir akan mati. Semua yang ada lahir saja, ada permulaan saja, garanti ada pengakhiran. Setuju ke tak setuju? Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Pencipta atau Tuhan terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia jatuh tak ke dalam masa, ruang dan jisim? Tak. Malahan dia yang mencipta masa, ruang dan jisim untuk ciptaannya, untuk alam ini. Maka segala-gala dalam alam ini, ingat lagi tak kita belajar fizik? Fizik ajar kita everything in this universe, that physical, all are bounded by time, space and mass. Semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Berarti kalau kamu terikat kepada masa, ruang dan jisim, kamu tak mungkin jadi Tuhan. Kamu garanti ciptaan. Keempat, bergantung. Pencipta bergantung tak? Maksudnya bergantung kepada matahari, udara, makan minum untuk hidup. Tuhan perlu tak makan minum? Perlu matahari? Tak perlu. Ciptaan yang memerlukan. Last kali, rehat dan tidur. Tuhan perlu rehat tidur? Tak perlu. Ciptaan perlu. Okey, sekarang ni dia, biasanya saya interview, dia akan bagi jawapan yang tepat. Dia setuju Tuhan ini mesti kekal. Tiada permulaan pengakhiran. Tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Ciptaan sebaliknya. Dia boleh bezakan. Saya akan cakap dengan dia, Acong sebenarnya saya percaya sebiji macam you. Saya setuju dengan kamu 100%. Sekarang kamu tanya dia, Acong, tapi masalahnya pasaran ni ada banyak Tuhan. Acong, you boleh bagi satu nama tak? Satu Tuhan yang orang sembah, yang ada 5 ciri-ciri ini. Saya interview non-Muslim, semua kata tak ada. You tahu tak apa maksud bila dia kata tak ada? Dia bagi tahu saya, semua Tuhan yang dia kenal, orang sembah punya Tuhan, dia rasa tak ada satu pun mempunyai 5 ciri-ciri ini. Maksudnya dia telah lafaz La ilaha. Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Dia menolak semua tu. Sebab itulah bila dia kata tak ada, dia telah lafaz La ilaha. Dan tanya dia, Acong, kamu pernah tengok tak kitab agama, dia cerita tentang 5 perkara ini, okey? Ini adalah ciri-ciri Tuhan. Dia akan kata tak tahu ataupun tak ada. Kalau dia ada sebut dalam kitab, kemungkinan besar tak itu kitab ni datang daripada Tuhan tu, Tuhan yang sebenar. Sebab hanya Tuhan yang sebenar ada ciri-ciri ini. Dan biasanya bila saya tunjuk dia, saya kata saya pernah jumpa satu ayat ada cerita perkara itu. Saya diam aja. Dia akan tanya kat mana? Maka saya akan Google, tunjuk dia surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Ayat ini adalah kayu ukur untuk membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Hanya Tuhan mempunyai 5 ciri-ciri ini. Contoh tadi tengok Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kekal ke tak kekal? Maka kekal ke tak? Tak kekal. Dia Tuhan ke dia ciptaan? Maka dia adalah ciptaan. Nabi Muhammad SAW ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir 570, dia wafat 632. Maka dia masuk kategori ciptaan. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Dia bergantung tak? Ciptaan. Dia rehat dan tidur tak? Ciptaan. Kamu letak saja apa saja di sini, apa-apa dalam alam ini, di atas ini, semua akan masuk kategori ciptaan. Semua. Tadi saya tunjukkan Nabi Muhammad SAW, betul? Kalau you letaklah apa-apa
Apa-apa nama Tuhan yang orang sembah akan masuk kategori ciptaan. Kamu letak seluruh alam ini, semua akan masuk kategori ciptaan. Akhir sekali saya nak tanya muslimin muslimat di semua ni. Kamu nak sembah Tuhan ke nak sembah ciptaan Tuhan? Kamu mau sembah ciptaan tak? Tak mau. Itu maksudnya la ilaha illallah. Saya tak nak sembah apa-apa dalam alam ini. Apa-apa ciptaan saya tak mau sembah. La ilaha illallah. So lepas ini, kalau orang nak suruh kita sembah A, sembah B, sembah C, kamu tanya aja dia kekal ke tak kekal. Kalau tak kekal, sorry lah, you ciptaan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai 5 ciri-ciri ini. Selainnya, tak pedulilah dia berapa hebat. Kamu kenal tak? Kamu pernah tengok tak cerita Super God? Sini tak ada. Ultra God. Hello. Iron God. Tak pernah. Kamu tahu tak kenapa semua cerita ni dia tulis Superman, Ultraman, Iron Man? Kenapa man kat belakang? Dia begitu hebat, begitu kuat, tetap dia man. Dia boleh terbang ke, boleh lihat. You can see through the wall. Apa saja dia boleh buat, tetap dia man. Kenapa? Sebab mereka ni manusia, mereka ni ciptaan. Dia letak man, dia takkan letak God. Nampak tak cara menyampaikan dakwah? Ini satu cara yang paling mudah sekali. Okey? So saya dah buat kesimpulan. Kesimpulan dulu. Nanti kita dialog ya. You tanya soalan, saya jawab. Kalau you tak mau tanya pun boleh. Saya tanya, you jawab. Okey, nak dengar cerita? Ada seorang raja. Raja ni sangat berkuasa, sangat kaya. Ramai isteri. Tetapi tak ada anak lelaki. So sampai usia tua, tak ada anak lelaki untuk mewarisi taktanya. Maka dia terpaksa buat wasiat untuk melantik salah seorang rakyat negara itu untuk menjadi raja. Syarat pertama, rakyat negara itu. Syarat kedua, jadi raja sepenggal 5 tahun saja. Syarat ketiga, habis penggalnya 5 tahun, dia kena buang pulau. Buang pulau. Pulau tu penuh dengan binatang liar. Maka bila raja meninggal, istana bagi tahu rakyat. Baca dulu. Siapa yang nak jadi raja, dia kena sign agreement. Rakyat negara itu satu penggal 5 tahun, habis penggal buang pulau. Pulau penuh dengan binatang liar. Wah, ada seorang lelaki angkat tangan, dia mau jadi raja. Dia pun jadi raja. Jadi raja je, enjoy lah. Perempuan lah, minum lah, party lah. Wah, macam-macam dia enjoy je. Sekelip mata, 5 tahun pun habis. Hari pertama, tahun ke-6 dia kena buang pulau. Pegawai istana bawa bot, hantar dia ke pulau. Lepas dia kat pulau. Dan kami dengar bunyi dia 5 saat aja. Tolong, 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 tut. Tak ada bunyi lagi. Apa jadi? Wallahualam, saya tak tahu. Lelaki kedua mau jadi raja. Wah, kedua ni lagi kurang asam. Sebab dia lagi teruk daripada yang pertama. Minum, judi, perempuan, dada, menindas rakyat. Wah, dia lagi teruk. Ni tak pernah jadi raja, ni jadi raja kurang asam. Habis penggal dia, buang pulau. Sampai ke pulau, wah dia ni ini yang kedua ni dia lama sikit. Dia kat pulau you boleh dengar suara dia 1 minit. Mungkin dia kuat lari. Lelaki ketiga angkat tangan mau jadi raja. Usia 20 tahun. Orang kata, "Hey budak, bodoh kamu menjadi raja. 5 tahun saja. Lepas tu kamu kena buang pulau, habis hidup kamu." Betul? Kamu boleh hidup sampai tua. Dia kata, "Aku tak peduli, aku nak jadi raja." Wah, tahan. So dia pun jadi raja. Lelaki yang ketiga, dia jadi raja. Tahun pertama, dia hantar pemburu binatang ke pulau itu pergi buru semua binatang. Tahun kedua, dia hantar kontraktor pergi buat jalan, landscape, buat jalan tar, buat cantik. Tahun ketiga, dia hantar petani, penternak, semua pergi buat ternakan, pertanian dan sebagainya.
Tahun keempat, dia hantar kontraktor pergi bina hospital, sekolah, klinik, Disneyland, pawagam, apa saja kamu nak, semua dia bina siap. Tahun kelima, dia hantar banyak pegawai-pegawai dia semua pergi ke situ. Dia hantar harta dia semua ke situ. Dia bina jambatan daripada istana sampai ke pulau. Habis penggalnya, dia kena buang pulau, betul? Pegawai tu nak hantar dia ke situ. Dia kata, tak perlulah, saya sudah bina jambatan mah. Dia jalan kaki saja. Bila dia sampai pulau, dia jadi apa? Dia jadi raja balik. Betul? Dia dah pindah semua. Apa pengajaran yang kita dapat belajar daripada cerita ini? Apa yang kita buat masa yang Allah bagi kita di dunia ini? Kita menyediakan tak masa depan kita di akhirat? Ataupun kita masih lagi bersama dengan lelaki pertama yang kedua? Betul? Ataupun kita macam lelaki yang ketiga. Setiap perkara yang kita buat, kita menyediakan masa depan kita. Kita menyediakan akhirat kita. Mana satu? Dan saya harap cerita ni akan sentiasa berada dalam otak kita, mengingati kita apa yang seharusnya kita buat di muka bumi ini untuk menyediakan diri kita di padang mahsyar nanti. Wallahu alam, perkongsian malam ini, dan saya buka untuk sesi soal jawab ataupun sesi saya tanya, you jawab. Okey, siapa nak tanya soalan yang pertama? Nanti dulu. Syarat pertama, ada beberapa syarat tanya soalan. Pertama, jangan bagi ceramah. Tanya soalan, jangan bagi cerita panjang. Syarat kedua, tak boleh tanya politik. Sebab saya bukan orang politik. Okey? Syarat ketiga, tanyalah soalan yang mudah-mudah. Biarlah saya jadi hero sekejap. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, kita masyarakat Islam atau Melayu di Sarawak memang bergaul rapat dengan bangsa China. Tapi mengapa terlalu macam agak gelu untuk bercakap dengan Islam? Mungkin enggak. Jadi dan nampaknya di Sarawak banyak suku kaum, tapi nampaknya orang Cina nampaknya agak susah untuk menerima Islam. Jadi bukan ada kaedah dan sebagainya untuk supaya selepas ini kami masyarakat di Kulu mungkin bergaul dan juga menyampaikan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Nak saya cakap terus terang ke mau berlapik? Sebab saya takut saya berlapik, you faham lapik, tak faham apa yang mau cakap. Dia begini, kalau kita nak berdakwah kepada golongan non-Muslim, kena faham, non-Muslim ini, kalau mereka ni lebih berjaya, kita nak dakwah kepada dia, dia agak susah sikit. Setuju tak? Sebab itulah saya harap muslimin muslimat di sini yang berjaya, yang profesional, yang ada kedudukan punya, kerja kamu adalah untuk mengajak non-Muslim yang sama taraf dengan kamu atau kurang taraf daripada kamu. Sebab apa? Kalau kamu profesional, kalau saya contohnya, saya lawyer, non-Muslim panggilan saya tinggi ke rendah? Halo? Tinggi. Boleh faham tak? Kalau saya ni engineer, Petronas, gaji saya 30,000 sebulan, dia pandang saya tinggi ke rendah? Maka bila dia pandang kita, dia hormat kita, maka apa yang kita cakap lebih banyak mereka akan terima. Senang mau terima. Sorry ya, saya bagi satu contoh boleh? Jangan marah saya. Bolehkah? Kalau you nampak orang Bangladesh mau cakap dengan you layan tak? Kat tepi jalan. Halo? Faham tak saya cakap apa? Sebab kalau bagi mereka, kalau kita tak berjaya, kalau kita susah, kalau kita apa, dia akan pandang kita you macam kategori itu. Berarti kita kena usaha untuk berniaga, usaha untuk cari rezeki, supaya bila kita financially kita kuat, kita berjaya, orang akan pandang dakwah akan lebih mudah. Sebab itulah Brother Lim usaha untuk cari rezeki. Untuk apa? Sebab bila saya nak dakwah kepada keluarga saya, orang dia tak boleh kata you masuk Islam miskin, you masuk Islam susah, you masuk Islam
ketinggalan zaman, dia kata. Tak ada. So salah satu cara itu. Yang kedua, kalau kita tak kaya, boleh juga dakwah. Macam mana? Kita mesti mau ada ilmu, kita mesti mau professional, penyampaian kita mesti mau power. Baru dia dengar kita cakap, wow, hujah you hebat. Baru mereka boleh tertarik. Yang ketiga, bila kita ajak sampaikan kepada non-Muslim, kita tahu tak macam mana nak bimbing didik dia. Masalah kita, nak didik bimbing tu, kita tak belajar. Yang paling teruk, bila mereka mula tanya soalan tentang isu fiqh, hukum hakam. Bila non-Muslim tanya hukum hakam, bila mu'alaf tanya hukum hakam, dia bukan tanya tentang hukum, dia tanya ada jalan keluar tak untuk perkara itu. Saya bagi contoh. Masalah kita, penyampaian kita ni selalunya buat orang lari daripada agama Islam, bukan buat orang nak kenal Islam. Di Malaysia, kita sangat suka cerita tentang hukum hakam. Halal, haram, haram, dosa, neraka. Betul? Kalau kita lihat macam mana Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Quran turun kepada Nabi, okey? Turun kat mana? Di Mekah ke di Madinah? Mula dengan Mekah. Berapa tahun Quran turun di Mekah? 13 tahun. Kemudian Allah turunkan Quran di Madinah. Berapa tahun Quran turun di Madinah? 10 tahun. Ada dua peringkat. Mula dengan 13 tahun, kemudian 10 tahun. Now, di Mekah selama 13 tahun, majoritinya ayat yang diturunkan akidah ke fiqh? Akidah. Apa tu akidah? Macam inilah. Kalau saya nak bina satu bangunan 30 tingkat, hotel, bina dinding dulu ke ceiling dulu? Bintulu. Bina dinding dulu ke ceiling dulu? La ilaha illallah. Ini masjid, dia bina dinding dulu ke ceiling dulu? Atau ini tiang dulu? Kurang asam. Pernah tengok tak bangunan tinggi tak ada tiang punya, dia terus naik dinding ceiling? Pernah? Tak pernah. Bangunan tinggi semuanya tiang kena bina dengan kukuh dulu, betul? Baru naik, baru kita bina dinding ceiling. 13 tahun di Mekah tiang saja. Bila tiang dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan hukum hakam sikit-sikit selama 10 tahun. Kenapa 13 tahun mula-mula Allah tak cerita tentang hukum hakam? Tahu tak, ramai sahabat yang masuk Islam di Mekah masih minum arak. Orang sini tahu arak tu apa? Tahu bir tak? Bir. Tahu ke? I rasa you tak tahu. Bir ni B-E-E-R. Betul? Beginning, enjoy, ending, regret. Semasa di Mekah, ramai sahabat yang masuk Islam, tahu tak mereka masih minum arak? Allah mengharamkan tak? Tak. Nabi mengharamkan tak? Tak. Kenapa Allah dan Nabi tak haramkan? Sebab hukum hakam ini adalah dinding ceiling, interior design. Allah nak bina tiang dulu. Tiang dah kukuh, barulah Allah cerita tentang hukum hakam. Sebab itulah 13 tahun di Mekah Allah tak haramkan arak. Bila Allah haramkan? Bila mereka berhijrah ke Madinah. Tahun ke-14 Allah tak haramkan, ke-15 Allah tak haramkan, ke-16 Allah tak haramkan, ke-17 bila Allah turunkan surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90. Bila Allah mengharamkan, selepas 17 tahun baru Allah haramkan. Hari ini orang belum masuk Islam lagi, haram. Hoi, Allah makan masa 17 tahun baru mengharamkan arak. Orang baru nak masuk, belum lagi masuk syahadah, haram. Saya tak kata halal. Tak perlu cerita itu dulu. Cerita akidah dulu, tiang dulu. Selagi tak ada tiang, kamu cakap dinding siling tu tak ada guna punya. Setuju tak? Itu masalah kita. Kalau kita dakwah kepada non-Muslim, fokus kepada akidah. Jangan fokus kepada hukum hakam.
dakwah kita akan berjaya, insya-Allah. Ada soalan lain? Silakan. Wah, orang sini lain macam ah. Silakan. Pakai mic boleh? Okey, saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5. 4. 3. 2. 1. Setengah. 1/3. Gurau-gurau je. Ada tak sebelum kita akhiri? Tak ada? Okey, perempuan ada? Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, beginilah. Saya buat kesimpulan ya. Kesimpulan. Sebenarnya dakwah ni mula dengan niat kita, hati kita. Yang kedua, buat mengikut keadaan diri kita, buat yang terbaik. Itu saja. Yang ketiga, ingat, hidup di muka bumi ini setiap waktu kita diuji taat kepada Allah atau tak taat kepada Allah. Betul tak? Diuji. You nak buat dakwah, kita sepatutnya cari alasan untuk buat dakwah, bukan cari alasan untuk tak nak buat dakwah. Betul? Akhir sekali kita kena berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. End of the day, we have to meet Allah. Dan macam mana kita nak jawab di depan Allah? Kalau kamu rasa apa yang kamu buat hari ini kamu boleh jawab di depan Allah, kamu boleh senang hati untuk menjawab, no problem. Kalau tidak, saya pun tak tahu nak cakap. Hanya orang putih kata good luck. Okey, sebelum saya berhenti, ada tulisan buku saya, ada beberapa buku di sini. Saya galakkan kamu, kalau kamu nak berdakwah kepada agama jiran kita, baca buku ini. Buku purple ini. Dan saya mengulas banyak perkara di Malaysia, kita keliru. Kita campur adukan Israeliat dengan Islam. Daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, salah sila Nabi itu, majoriti yang kita jumpa, bukan majoriti sekarang, sebahagian besar yang kita jumpa adalah salah, yang mengikut riwayat Israeliat. Okey, salah sila Nabi. Dan saya tulis asal usul iblis itu siapa. Ramai di kalangan kita keliru tentang iblis. Ramai yang ingat iblis ni asalnya malaikat. Betul? Sebenarnya tak benar. Iblis ni asalnya malaikat Israeliat, agama jiran, bukan agama Islam. Islam, iblis daripada golongan jin, kanan minal jin. Dan buku Akhlak Nabi. Ni sekarang ni musim Maulud kan. This is the best book untuk kita mengenali, untuk belajar akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebab ramai orang akan tertarik kepada agama Islam bila kita mencontohi akhlak Nabi. Dan sangat sesuai dihadiahkan kepada kawan non-Muslim sebab mereka dapat kenal siapa tu Nabi Muhammad SAW. Dan last satu, sebelum saya berhenti, setuju tak Malaysia ni negara Islam? Kita banyak sekolah agama, banyak sekolah tahfiz, banyak sekolah pondok, kita ada college agama, kita ada universiti agama. Tetapi kita tak ada satu institut, satu college atau universiti yang melahirkan pendakwah yang boleh berhujah, menyampaikan, berdialog dan sebagainya kepada golongan non-Muslim, kepada golongan mu'alaf. Kita tak ada sekolah yang buat begitu. Agama jiran ada banyak, kita tak ada. Sebab itulah statistik kita kalah teruk-teruk. Sebab itulah IDT, saya daripada Interaktif Dakwah and Tarbiyah, kami telah menubuhkan satu dakwah akademi international. Satu dakwah akademi ini untuk melahirkan pendakwah, bukan saja di Malaysia, 11 negara Southeast Asia. Kami akan bawa mereka masuk ke Kuala Lumpur dan kami akan latih di center yang kami beli itu 3 tingkat tu, khas untuk melatih pendakwah. Habis latih mereka, hantar mereka balik ke negaranya dan akan bayar gaji penuh untuk mereka jalankan kerja full time. Dan saya harap nanti kita buka untuk orang Malaysia, saya harap
Bintulu kita dapat cari yang ramai yang minat, dan kami akan hantar mereka ke Kuala Lumpur. Kami akan sponsor semua, air ticket, makan minum, semua, everything, training, semua free bagi mereka. Dan kalau habis latihan, kalau mereka betul-betul serius, kami akan bayar gaji penuh supaya dia balik ke sini menyampaikan kerja dakwah, membimbing mualaf. Okey, dan tak perlu fikir tentang income sebab gaji akan diberi penuh. Okey, dan kami telah membeli bangunan 3 tingkat khas di Wangsa Maju. Sekarang ni dalam proses renovation. Dan kami sedang mencari 1,000 orang Islam yang ingin menginfak untuk projek ini. Dan satu lot RM2,000. Kalau siapa yang minat boleh hubungi pegawai saya. Sebab kami akan ambil semua data dan kami akan terangkan, akan update kamu setiap perkara yang kami buat. Dan kamu akan tahu apa yang kamu labur tu untuk saham akhirat tu. Okey, kamu akan tahu berapa banyak pahala yang kamu insya-Allah akan dapat melalui projek ini. So bagi mereka yang nak infak, kami ada tabung. Yang ingin nak bayar zakat, kami juga ada tabung di belakang insya-Allah. Okey, so itu sajalah perkongsian malam ini. Dan kalau ada apa-apa memerlukan, beritahulah. Dan last kali, saya dengan 2 rakan, kami ni 3 datang dari Kuala Lumpur. Tadi baru sampai, pagi tadi. Tadi selepas solat maghrib, kami sudah buat solat isyak, jamak takdim ataupun jamak qasar. Orang sini boleh faham tak? Nanti you solat isyak, kami duduk di luar ke duduk di belakang? Bukan tak solat. Kalau tak faham, kami solat sekali lagi. Tak, betul serius ni. Takut nanti orang cakap ni penceramah, cakap kuat, solat tak ada. Bukan tak ada, sudah solat mah. Boleh faham? Okey, alhamdulillah. So itu saja perkongsian malam ini. Ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.